Yang seterusnya saya persilakan Yang Berhormat Datuk Dr. Xavier. Soalan nombor 6. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Salam sejahtera, selamat pagi. Terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Kuala Langat. Tuan Yang di-Pertua, Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia ataupun FRIM berperanan menjalankan pelbagai aktiviti penyelidikan dan pembangunan bagi menyokong usaha pengurusan hutan secara berkekalan serta konservasi biodiversiti. Antara strategi-strategi yang diambil oleh FRIM dalam usaha konservasi biodiversiti daripada ancaman kepupusan adalah seperti berikut. 1. Menjalankan penyelidikan dalam sistematik dan taksonomi termasuk inventory serta dokumentasi biodiversiti hutan. Kedua, menilai status konservasi habitat, spesies tumbuhan dan fauna, iaitu vertebrata dan serangga terpilih. Dan ketiga, pembentukan strategi pemeliharaan bagi memelihara dan mengurus spesies serta habitat terancam selaras dengan dasar kepelbagaian biologi kebangsaan 2016-2025. Bagi mengawal aktiviti pembalakan, Kementerian ini dan Jabatan Perhutanan Negeri telah mengambil tindakan seperti berikut. Menyedia balaksana dan memantau pelaksanaan Catuan Tebangan Tahunan CTT mengikut negeri bagi setiap tempoh rancangan Malaysia dalam kawasan hutan pengeluaran dalam hutan simpanan kekal. Mengikut rekod kementerian, jumlah CTT berkurangan pada setiap rancangan Malaysia. Dan sehingga kini tiada negeri yang menjalankan aktiviti pembalakan melebihi kuota yang telah ditetapkan. Kedua, menguatkuasakan perundangan perhutanan serta mengadakan aktiviti penguatkuasaan bersepadu bersama dengan agensi penguatkuasaan yang lain seperti risikan, rondaan, kawasan hotspot dan pemantauan udara kawasan berhutan dengan menggunakan helikopter dan drone dalam memantau kawasan pembalakan haram. Dan ketiga, menggunakan teknologi terkini melalui aplikasi System Forest Monitoring using Remote Sensing plus 5 bagi mengesan perubahan litupan kawasan hutan. Sistem ini disokong dengan penggunaan drone yang memberi gambaran kawasan secara real-time, Geological Information System dan Global Positioning System. Untuk makluman ahli yang berhormat, antara usaha-usaha yang telah diambil oleh Kementerian untuk mempromosikan pokok merbau sebagai pokok kebangsaan adalah seperti berikut. Yang pertama, menanam pokok merbau dalam program-program penanaman pokok di lokasi strategik seperti di kampus FRIM pada 18, 25 dan 26 Oktober 2020 dan 24 Julai 2020 di kawasan Parlimen pada 3 Disember 2019. Mempromosikan pokok merbau melalui temu ramah dengan media dan dari Ogos 2019 hingga Januari 2020 telah menghasilkan 12 karatan akhbar dalam media massa sebagai pelbagai bahasa dan 3 menghasilkan video pokok merbau pada 9 Disember 2019 untuk perkongsian umum. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, Kementerian ini akan mempromosikan pokok merbau dan pokok-pokok warisan di dalam kempen penanaman 100 juta pokok yang akan dilaksanakan di bawah Rancangan Malaysia ke-12. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Datuk. Terima kasih Timbalan Speaker. Saya nak minta Timbalan Menteri, apakah jadi kepada program di mana kerajaan pusat telah bagi insentif kepada negeri-negeri bila mereka wartakan tanah-tanah sebagai tanah hutan kekal dan kebesaran yang mereka diwartakan dan kita bagi inisiatif kepada mereka, insentif kepada mereka. Adakah ini diteruskan dan juga apa status terkini pindahan Akta Perhutanan Negara Akta 313 yang kita telah mulakan dari tahun lepas. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Langat.
Cadangan pindaan Akta Pertahanan Negara 1984 Akta 313 telah diluluskan secara prinsip oleh Jemaah Menteri pada 8 November 2019 dan Majlis Tanah Negara ke-76 pada 4 Disember 2019. Walau bagaimanapun, susulan pembentukan Kabinet baru Kerajaan Persekutuan pada 9 Mac 2020, Jabatan Peguam Negara telah menasihatkan agar cadangan pindaan Akta 313 perlu dikemukakan semula kepada Jemaah Menteri dan Majlis Tanah Negara untuk pertimbangan. Cadangan pindaan Akta 313 telah mendapat kelulusan secara prinsip oleh Jemaah Menteri pada 6 Mei 2020 dan Majlis Mesyuarat Tanah Negara ke-77 pada 8 September 2020. Proses yang selanjutnya adalah cadangan pindaan Akta 313 ini perlu dikemukakan kepada Majlis Jemaah Menteri dan Mesyuarat Majlis Tanah Negara yang akan datang sebelum dibentangkan untuk bacaan pertama pada mesyuarat pertama penggal keempat Parlimen ke-14 tahun 2021 tertaluk kepada keputusan Mesyuarat Majlis Tanah Negara. Mengenai soalan yang kedua tadi ialah mengenai insentif kepada kerajaan negeri, dan insentif ini sebenarnya masih berkekalan. Terima kasih. Terima kasih.